Kami berada di Pro 2 dan Pro 2 hendak memberikan kami sedikit sneak peek untuk Alza yang baru. Kami bersama dengan rakan-rakan media yang lain. So, come. This is the first time kita nak tengok Alza baru. Okey, Alza yang baru ni memang menggunakan reka bentuk generasi terkini dan seperti anda lihat memang ada nampak bau-bau bacang Ativa sebab inilah design language mereka yang baru. This is the AV variant. So AV variant ni sebenarnya ada pelbagai penambahan aksesori dan juga benda-benda yang bukan aksesori yang tak akan ada di dalam varian yang lain. So harga dia lebih kurang dalam RM75,000 Malaysia. So there are a lot of things inside here, a lot of features which I have to say dengan harga tu, ini ialah salah satu MPV marhain yang berbaloi betul lah. Saya dah drive pun juga tadi benda ni. So ni bukan first time saya tengok kereta ni. So jom kat depan ni. Lampu dekat depan ni saya nampak ada butang matrix light. So most probably ada matrix light macam dalam Ativa. Grill dia ni pula ni memang ini ialah design language baru Pro 2 dengan bentuk yang sangat garang. Dan juga yang ini ada body kit daripada Gear Up. Kalau Ativa Gear Up, body kit dia bergigi-gigi. Yang ini ada taste sikit lah. Okey, jom kita ke belah tepi pula. Bahagian tepi ni pula kita boleh nampak dia nampak solid sebab ada garisan-garisan yang memang obvious. This bad line here. Dia dah tak macam dulu. Kalau dulu rata macam dinding sekolah, yang ini dah nampak bersegi-segi dan siap ada macam cladding kat sini lah. Supaya nampak lebih solid, nampak lebih sporty. Dan dengan Gear Up, we have the body kit dekat tengah ni. Yang ini, saya tengok tadi dalam track warna hitam. Ya Allah, cantik lah pula. Dapat besarkan lagi tayar tu kan. Cun, jom kita kat belakang. Okey, untuk tingkap barisan ketiga ni, dia memang kuncup ke bawah kerana untuk memberikan efek sporty. Tetapi, bumbung dia tetap tinggi. Muat ke saya 6 kaki dekat belakang? Nanti kita akan tengok. So lekuk ni, the belt line continues until the tail light. Tail light kat belakang ni. Bahagian belakang Alza ini memang betul-betul mengingatkan saya kepada Ativa. Okey, dengan tail light dia, design lebih kurang sama. So ini sekali lagi datang dengan body kit Gear Up. So anda akan dapat lah body kit kat bawah tu. Kemudian spoiler yang ini standard, semua variant ada. Okey. Dan bahagian dalam dia. Now, dia dah guna button Dia tak main lah handle-handle gitu. Nah, ini memang lagi besar daripada Alza sebelum ini. Alza sebelum ini memang kita kena tolak ke tepi lah. Dia bukan MPV two lane lah. Itu 5+2. Okey. Dia memang kecil. Untuk keluarga pada pendapat saya terlalu kecil untuk keluarga beranak 4. Ini lebih sesuai untuk menjadi kenderaan keluarga. Walaupun kita nak guna 5 tempat duduk saja pun, tempat belakang ini kita boleh turunkan untuk jadikan dia boot. 480 liter lebih kurang di belakang ini. Ini aksesori juga. Oh, yang ni melekat. Dan bawah ni ada lagi tempat untuk letak barang lah. Ya. Dan yang saya suka dekat belakang ni kalau anda tengok this is very practical untuk barisan ketiga. Kita ada bin dekat sini untuk letak barang. Sebenarnya sini boleh letak cup holder juga sini. Sini kita ada pocket. Sana pun ada pocket. So ada 1 dengan 2 dekat sini. Dan kita ada 12 volt socket dekat belakang ni. Okay. Now, untuk MPV sebesar ini tidak perlu corong aircon dekat atas ini, memadai dengan corong aircon di ruang kedua, barisan kedua, ya. Dan bumbung ni tinggi. Nanti saya tunjukkan awak saya duduk di belakang. Ingat saya memang model 6 kaki tinggi. I can fit here. Trust me. Trust me. MPV memang kena praktikal. Ya, sebab ialah kenderaan keluarga dan untuk yang ini ialah sebuah kenderaan yang akan dipandu setiap hari. So, kita ada banyak poket-poket untuk letak barang. Okay? So, yang ini ialah varian AV. So, kita ada 2 color kat sini. Sini memang semuanya plastik yang keras lah. There's no soft touch plastik here, which you don't really need pun. Macamlah kita bawa kereta, kita raba-raba, tak kan? So, ni memang lebih praktikal dan mudah untuk dibersihkan. So, dekat door card ni, kita ada
satu poket kat sini ni. Sini saya suka, boleh letak macam-macam barang, duit shilling ke apa ke. Cuma kalau duit shilling benda keras berbunyi lah. Dan kat bawah ni kita boleh letak botol dan kain dan pelbagai lah, ataupun smart tag apa semua ni. Dan kunci kali ni bentuk ni. Masih lagi plastik 100%, tak ada besi. So masih lagi rasa ringan, but it's okay. Alright. It is not something that we want to show and flaunt around, but it looks kemas lah, dia nampak kemas. Okay. Now, jom kita tengok dekat dalam. Ingat ini varian AV. So dalam ni memang banyak mainan yang menarik juga. Bahagian dalam ni pula memang yang ini AV, so datang dengan dua tona warna lah. Warna coklat ini dengan warna kelabu ni dengan warna ni lah. Kalau yang varian lain tidak ada warna coklat ni. Doorkat tu pula, warna coklat tu untuk pintu hadapan saja, yang belakang color biasa. Even seat pun leather dengan warna yang lebih kurang sama. So, now dashboard dia ni memang, yelah, macam kalau kat luar saya cakap macam Ativa, belah dalam ni pun macam Ativa. Cuma this is better than the Ativa. Ya, kerana apa? Untuk varian AV, it comes with a 9-inch touch screen audio system by Clarion. Yang ini Clarion ni yang buatkan. Dan yang ini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini kali pertama Pro 2 mempunyai sistem Apple CarPlay dan Android Auto untuk kenderaan mereka. This is the first time. So, syabas Pro 2, awak dengar apa yang kami cakap, yang kami semua duk mengadu, ada Apple CarPlay. So, this is good. So, tak payahlah nak pegang handphone apa semua ni, kecuali anda pemalas. Okay, pakai Apple CarPlay, tapi yang ni masih lagi gunakan kabel. Now, center console ni memang simple, okey. Tak ada cubby hole, tak ada lubang-lubang apa semua ni. Tempat aircon ni macam Ativa juga. Dia menggunakan DCVT macam dalam Ativa. Yang ni ada plus minus juga, ada naik ada plus minus untuk gear dia ni. Dan yang ini datang dengan electric parking brake. So kita tak ada twill brake macam tu. Kita ada electric parking brake, dan bila ada electric parking brake, dia datang juga dengan sistem auto hold. So tekan butang auto hold ni, dalam jam brake, lepas kaki dah boleh relax, tekan minyak, dia akan jalan balik. So ini memang praktikal. Now, tempat letak barang, kita ada sikit tray dekat sini untuk letak duit shilling. Dan center console dalam ni, kita ada 12 volt socket dekat dalam sini. Alright. Now, untuk varian lain, dia ada tempat letak barang dekat sini. Okay, varian lain. Tapi untuk AV, tempat letak barang ni, kotak kat sini ni tak ada dah. Okay, ada start stop button dekat sini, which is also good. Now, tapi it is missing one USB port lah. Sebab kalau yang varian lain ada USB port dekat sini, ni pun ada. Dan dia ada satu lagi USB port kat sini. Yang ini dah tak ada dah ni. Tapi dia ada. Oh, ada. Oh, ada sorok sebelah sini pula rupanya. Itulah saya cakap, varian AV ni banyak beza dia daripada varian lain. Okay, so dia ada poket lagi dekat sini ni. Ni tepi sini, belakang sini pun ada. Now, steering dia lebih kurang macam Ativa. Ya, lebih kurang macam Ativa. Metal panel meter ni pun macam Ativa. So, then kita ada cup holder kat sini. Ni zaman kenari dulu, ingat tak? Dan satu lagi dekat sini. Okey, dan ada lubang Twitter dekat sinilah. Okey, untuk dua-dua sun visor ni datang dengan cermin. So, bolehlah nak make up. Alright. Yang AV datang dengan dashcam dekat depan ni. Sayangnya kita masih lagi tidak ada rear view mirror yang elektronik, yang anti silau, masih lagi menggunakan yang manual. So to me, ni tolonglah tukar. Ni pun belum lagi LED. Okay, so jom ke belakang. Untuk barisan kedua, ada pelbagai juga amenities atau kemudahan. Contohnya, kita ada banyak poket-poket dekat sini. Dan kemudian kat sini kita ada dua USB port. Okay, dan dekat atas ni kita ada aircon louver. Sebenarnya ni daripada blower lah. Pada blower ada dua. Ada 4 corong sebenarnya kat sini ni. So boleh bahagikan untuk orang dekat barisan kedua dengan barisan ketiga lah. Dan dekat tengah sini sebenarnya ialah cabin air filter. Ada dekat sini. Blower punya butang knob ada dekat sini. Okey. Untuk ke belakang senang saja. Tarik sekali lever ni, dia terus lipat ke belakang. Okey. Now, walaupun dia boleh buat tumble, seat yang ini masih boleh kita tarik ke depan dan ke belakang. Nampak? Masih lagi boleh. So, lebih practicality untuk orang dekat belakang. Nah, untuk duduk dekat sini pula, boleh kita baringkan ni sikit. Ya, naikkan ni sikit. Nampak tak? Saya 6 kaki tinggi. Untuk barisan kedua, banyak ni lagi ada kat ceiling ni.
Maknanya memang kita boleh pasang kipas ceiling dekat sini. Memang luas dekat sini ni, cuma lebar dia ni. Lebar dia ni, ini ialah MPV compact, so kena faham-faham kat situ lah. Dan sekiranya duduk 2 orang, kita boleh lipat yang kat tengah ni jadi armrest. And also, for those yang ada babies, nak pakai tempat duduk bayi dengan Isofix, ini dengan ini Isofix ready. Ya. So sekarang ni muat tak saya dekat belakang? So jom kita tengok. Aku nak duduk kat belakang. Okay, now soalan dia sekarang ni, tempat duduk nombor 3 ni, Alza dulu haram saya memang takkan muat dekat belakang lah. Potong kaki kat lutut ni pun baru boleh muat dekat belakang. Tapi yang ini, macam produk kata, this is a true MPV. So yang ini, nampak tak? Kita naikkan ni sikit. There. Banyak ni. Banyak ni untuk saya yang 6 kaki tinggi ni. Boleh. Nampak? Dan tempat duduk belakang ni ingat kita boleh tolak ni lagi ke depan tau. Nampak ni? Aku boleh muat dekat sini ni. So anak-anak yang kat belakang ni tetap selesa. Okey, sebab dia memang ruang yang betul-betul untuk jalan jauh pun insya-Allah boleh. This is really an amazing vehicle sebab packaging dia. Walaupun kat luar nampak kecil apa semua, macam saya ni pun boleh muat dekat barisan ketiga. Wish dengan isteri pun tak boleh buat macam ni kat belakang tau. Sungguh saya cakap ni. Ini memang betul-betul besar kat belakang ni, tinggi ni. Memang praktikal. Untuk varian AV, dia menggunakan roda alloy 16 inci. Saiz tayar ni 195/60R16. Dan seperti anda lihat, ini dah tayar belakang. Dan untuk tayar belakang, dia ada apa? Perodor kali ni letak disc brake dekat belakang. Disc brake bro. Okey, untuk varian AV macam saya cakap, dia datang dengan lampu matrix. Bermakna dia boleh high beam sentiasa dan dia turun rendahkan dekat tempat yang mana ada kenderaan di hadapan dia. So this is good kalau anda selalu jalan malam. Memang kalau anda pernah pakai kenderaan ada matrix headlight, awak tak nak pakai lampu lain dah. Okey? Dan dia menggunakan metal LED. Dan seperti anda lihat, dia menggunakan sequential turn light. Ini sekiranya anda menggunakan lampu signal ni lah. Kalau anda tak pakai, mampus sama kau lah. Tapi kalau pakai, anda dapat dihadiahkan dengan lampu signal jenis sequential. Ala-ala Audi sedikit kat situ dah. Bahagian depan ni memang saya terpaksa sentuh lagi sekali lah. Sebab pada pendapat saya memang nampak garang dengan DRL LED dekat bawah ni. Dia nampak lebih garang daripada sedara dia arus SUV tu. Dan menurut Perodua, mereka menjangkakan pembeli Alza yang baru ini, julat umurnya ialah dalam 30-an. Maknanya mereka yang lebih muda daripada arus. Pembeli arus menurut mereka ialah daripada umur 30-an ke 40-an. Kerana tu sekarang kita tahulah. Sebab tu dia modify arus dia macam tu. Enjin ini sebenarnya enjin yang sama digunakan dengan Myvi 1.5, tetapi telah ditala kembali memberikan lebih tenaga kerana dia membawa lebih banyak beban. So power output dia sekarang ni 106 kW. Dan untuk Newton meter pula ni naik kepada 138 Newton meter of torque. Dia menggunakan transmisi DCVT sama macam Altiva, tetapi tuning untuk Alza kita berbeza daripada apa yang ada di Indonesia dan di Thailand. Perlu ingat tu, nampak sama tetapi bukan setakat rupa yang di facelift kan ni ubah. Tuning engine dengan gearbox ini juga berbeza. Kerana kehendak pelanggan di Malaysia berbeza daripada di Indonesia dengan di Thailand. Contohnya di Indonesia, mereka tidak mempunyai jalan sebaik di Malaysia. So ride height dia, tinggi lega bumi dia untuk Malaysia lebih rendah, nampak sporty. Kalau dekat Indonesia, saya bawa balik daripada sana, saya nampak dia orang punya Veloz nampak tergantung. Yang ini tidak. Sebab kita punya jalan raya lebih cantik. Dan kerana itu, cruising speed kita pun lebih cantik. So tuning daripada segi engine memang berbeza. Has better power, torque comes in earlier, dan dia punya transmission juga is a different tuning. Basically, driver kita lebih laju. Sistem gantungan juga ditala berbeza daripada Thailand dengan Indonesia. We have the sportiest suspension setup dalam keluarga Daihatsu kerana jalan raya kita yang jauh lebih baik dan pemandu kita yang lebih laju. Bayangkan kalau kita dekat Europe, kita ialah Germany, di mana driver dia memang lebih laju sebab jalan lebih cantik. Negara lain tak boleh nak buat. Dia lebih pada comfort. Yang ini keras sedikit, tapi sebab jalan kita tak banyak lubang, tak terasa kerasnya itu.
yang kita rasa time corner. So time corner ni lah saya akan cerita kat awak kejap lagi. Sistem ADAS yang ada pada Pro 2 ini memang lebih kurang sama macam Ativa juga, dan juga pada Myvi, dan juga pada model-model model Pro 2 yang lain. Cuma yang ini sistem autonomous tahap 2. So apa yang kami dapat tadi tu, bila ada kenderaan di hadapan, dia berhenti terus, dan bila kereta hadapan bergerak, kami tekan button resume dan kereta ini akan berjalan kembali. So saya rasa dalam keadaan traffic jam ini jauh membantu, memang membantu. So this is something that you really can drive every day lah benda ni. Quite impressed. Kalau korang nak tengok pasal function lain ke apa semua ke, orang goreng ke, korang pergi tengok channel lain lah. Saya memang daripada dulu lagi dengan Pro 2, antara benda yang saya push ialah teknologi dan juga pemanduan. Okey, kerana itu pada pendapat saya adalah satu tempat yang an area where they can improve. Masalahnya partner mereka ni kadang-kadang tak nak dengar. Okey, tak faham. Sebab dia nak produk Pro 2 ni sama macam apa yang dijual di Indonesia dengan di Thailand. Tetapi Pro 2 seperti biasa sering bertegas kata tidak, pelanggan di Malaysia lain. Okey, di dalam negara ASEAN, Singapura dengan Malaysia mempunyai jaringan jalan yang terbaik sebenarnya. Katalah apa pun, memang ini satu benda yang berbeza daripada Pro 2 daripada segi pemanduan. Sayangnya, this is an MPV. Untuk yang nak MPV, okey lah. Untuk macam saya tak nak MPV, tapi saya suka dia bawa, takkan saya nak beli kan. Tapi hopefully lepas ni, tuning suspension dengan steering ni boleh masuk ke Ativa ataupun Myvi supaya lebih shock bawa. So ini dia Alza baru, 3 varian. Yang ini paling mahal, AV, harga dia RM75,000, lebih kurang macam tu. Harga yang lain bermula daripada 64, kemudian 68, kemudian 75. Tak silap saya lah, double check balik lah. Aku tak berapa hafalkan nombor-nombor ni. Yang penting, Alza ini ialah MPV tulen, lain daripada dulu. Ini juga ialah model Pro 2 yang paling banyak menerima tempahan sebelum dilancarkan. Lebih daripada 20,000 tempahan diterima untuk Alza baru ni. Walaupun orang belum tengok lagi betapa yakinnya rakyat Malaysia dengan Pro 2, tapi kita nak cakap macam mana, track record Pro 2 memang baiklah. So saya memang impressed dengan benda ni. Ini ialah satu MPV Mahain yang benar-benar praktikal, benar-benar boleh berkhidmat untuk kita. So this is a good job from Pro 2 and also from their partners. And untuk mereka yang terpaksa menunggu lama, sabarlah. Brand lain pun tunggu lama juga, ya, bukan dia seorang saja. Semua orang kena tunggu lama kerana masalah komponen dan sebagainya. So itu dia daripada saya, Aziz Samsuri. Sehingga kita ketemu lagi insya-Allah. Pro 2 Alza generasi kedua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.